memperkenalkan pepidato ketiga, Saudari Nur Atika binti Abdul Aziz yang mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Mas, Melaka. Mantap suara saya. Tokoh nasionalisme India, Mahatma Gandhi pernah berkata, berfikirlah untuk hari esok, namun kita mesti bertindak pada hari ini juga. Sekarang apresiasi buat pengacara majlis yang kacak berkemeja, barisan kehakiman yang berkaliber, seterusnya hadirin dan hadirat pencetus revolusi minda sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pelaburan bijak. Melihatkan keadaan ekonomi semasa yang semakin kawat daripada hari ke hari, saya terpanggil bagi mengajak saudara dan saudari bersama-sama menyuburkan budaya menabung dan melabur dalam kehidupan seharian menerusi sebuah pidato yang bermaudukan budaya menabung dan melabur bantu mencapai kebebasan keuangan. Secara literalnya, budaya merujuk kepada sesuatu yang menjadi kebiasaan. Menyimpan pula berarti menabung, melabur bermaksud menggunakan dana ataupun wang, tidak kilalah emas ataupun wang bagi sesuatu aktiviti yang akan mendatangkan pulangan pada masa hadapan. Manakala rangkai kata kebebasan keuangan membawa pengertian kemampuan untuk berbelanja tanpa dibebani dengan hutang piutang. Konklusinya, budaya menabung dan melabur bantu mencapai kebebasan keuangan bermaksud amalan menyimpan wang dan juga menggunakan dana bagi aktiviti tertentu mampu membantu kita untuk berbelanja tanpa dibebani dengan hutang piutang. Sidang hadirin pemantau lokal negara, di jam pidato kita ini saya buka satu persatu dengan mengemukakan 4 perspektif hujah. Hujah saya yang pertama di bawah lembaga frasa pengurusan keuangan pribadi yang munasabah. Sebagai contoh, tidak mungkin mak jemaah yang memiliki gaji ringgit Malaysia 5,000 hendak berbelanja sebanyak ringgit Malaysia 10,000. Fikirkanlah. Selain itu, kita juga digalakkan untuk mengamalkan sistem sampul surat apabila setiap kali menerima gaji pada awal bulan. Mengikut sistem sampul surat ini, kita digalakkan untuk menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji bulanan kita sebelum kita berbelanja. Hal ini dilakukan agar wang simpanan pribadi kita pada setiap bulan terjamin. Warga sidang bermatlamat sekalian, hujah saya yang kedua berpaksikan kalimat selesaikan segala hutang piutang anda terlebih dahulu. Kajian telah menunjukkan hanya 5,57% rakyat Malaysia yang mampu untuk menyelesaikan segala hutang piutang mereka sebelum mereka bersara. Mahukah anda hidup untuk membayar hutang sahaja? Fikirkanlah. Tepuk dada, tanyalah selera dan bukalah minda. Cermini diri, tanyalah hati, lihatlah keuangan pribadi anda sendiri. Selain itu, kita juga patut menyelesaikan segala hutang piutang kita sebelum kita bersara, seperti hutang kad kredit, hutang pembelian rumah dan juga hutang pembelian kereta. Hutang kad kredit misalnya membebankan ramai pengguna pada masa kini. Tahukah anda, hanya seramai 2 daripada 5 individu di Malaysia yang mampu untuk menyelesaikan kad kredit, kewangan kad kredit mereka pada masa kini. Selebihnya akan diburu oleh syarikat kad kredit. Syarikat kad kredit ini menggunakan bunga bayaran yang sangat tinggi yang boleh dinamakan seperti alung yang berlesen. Ini kerana mereka menggunakan bayaran bunga yang sangat tinggi, iaitu sebanyak 18%. Sekiranya anda meminjam sebanyak RM1,000, anda perlu membayar berapa? Tepat sekali jawapan anda. Anda perlu membayar sebanyak RM1,180. Bukankah itu satu pembaziran yang nyata? Tepuk dada, tanyalah selera. Sidang saksi permisi. Hujah saya yang kedua berpaksikan. Hujah saya yang ketiga berpaksikan kalimat pelaburan bijak dijalankan, kebebasan keuangan dalam tangan. Antara contoh-contoh individu yang berjaya untuk melabur ialah Dr. Azizi Osman dan juga Dr. Azizi Ali. Tahukah anda,
kajian yang telah dilakukan oleh Citibank Berhad pada tahun 2008 menunjukkan hanya seramai 2 daripada 5 individu ataupun 39% rakyat di Malaysia yang mampu untuk menguruskan bajet kewangan mereka dengan baik. Ternyata rata-rata rakyat di Malaysia ini masih belum bersedia sekiranya ekonomi kewangan mereka dilampung ombak gelora. Justru kita harus lakukan pandangan jauh dengan melabur di dalam produk-produk pelaburan seperti Amanah Saham Satu Malaysia, Amanah Saham Bumi Putra dan juga pelaburan KWSP. Pastikan agar resiko pelaburan anda berada pada tahap yang paling minimum. Di samping golongan yang diberikan adalah kompetitif dan juga konsisten dengan pasaran semasa. Sidang saksi bermisi menuju kepada hujah saya yang ketiga, menuju kepada hujah saya yang terakhir dan juga yang keempat. Perancangan masa hadapan bantu kita untuk mencapai kebebasan kewangan. Buatlah perancangan untuk masa hadapan seperti pelindungan insurans kemalangan, tabung pendidikan dan juga menyimpan wang kita di dalam lebih daripada satu bank sahaja. Pepatah Inggeris pernah mengatakan, "Don't put your eggs in one basket only." Jangan letak kesemua telur anda dalam satu bakul sahaja. Ini kerana kita khawatiri bakul yang satu itulah yang mungkin muncul sekaligus. Semua telur-telur kita akan musnah dan kita akan kerugian besar. Oleh itu, simpanlah wang pribadi anda di dalam lebih daripada satu bank sahaja. Jikalau salah satu daripada bank itu tidak mampu untuk memberikan pulangan dividen yang baik, kita masih mempunyai sokongan daripada bank-bank yang lain. So, sudah pun diangkat, bahtera sudah pun melayar. Ayo, apa tunggu lagi? Marilah kita bersama-sama menyuburkan budaya menabung dan melabur dalam kehidupan seharian. Jangan sampai rendang di dapur kehangusan, nasi yang ditanam menjadi jelantah. Semoga apa yang berdikit-dikit itu akan menjadi bukit dan semoga benang yang dilimbar hari demi hari akan menjadi kain dan semoga apa yang dituai itu akan membuahkan hasil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gobrak mohon permisi. Seterusnya dipersilakan Ketua Hakim untuk menyampaikan soalan spontan. Boleh huraikan bagaimana kita nak menyerap budaya menabung ni di kalangan golongan muda di negara ini? Terima kasih kepada panel hakim yang kaca berkemeja yang sedang bertanya kepada saya sebentar tadi. Soalannya berbunyi begini, bagaimanakah caranya untuk menerapkan budaya menabung dalam kalangan golongan muda pada masa kini? Jawapan saya terbahagi kepada 3 perspektif utama. Perspektif saya yang pertama, kita perlulah menggalakkan kempen-kempen kerajaan yang menjerumuskan ke arah konsep pelaburan secara bijak dan juga penabungan secara berhemah. Contohnya, pada masa kini terdapat banyak sekali kempen-kempen yang telah diadakan oleh kerajaan yang boleh menarik golongan budak muda seperti saya untuk menabung. Hujah saya yang kedua berdasarkan perspektif melentur buluh ialah dari rebungnya. Kita semua tahu bahawa anak-anak dididik sejak dari kecil mengikut perangai ibu bapanya. Jika ibu bapanya suka menabung, itulah yang akan diwarisi oleh si anak. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi contoh yang terbaik untuk menerapkan budaya menabung dan melabur dalam diri anak-anak supaya anak-anak itu membesar dengan menjadi golongan yang bijak berbelanja sekaligus mengamalkan budaya menabung dalam kehidupan mereka. Hujah saya yang ketiga berbunyi begini. Peranan sekolah dalam menerapkan pendidikan kewangan dalam diri masyarakat, terutamanya golongan muda. Seperti mana yang kita tahu, pertandingan pidato yang sedang kita adakan sekarang ini, tujuan utamanya adalah untuk mendidik masyarakat, terutamanya golongan muda seperti saya mengenai pendidikan kewangan, terutamanya apakah kepentingan menabung dan juga melabur dalam kehidupan seharian. Pihak sekolah haruslah memainkan peranan yang aktif dengan mengadakan pameran-pameran, pertandingan-pertandingan mengenai kebebasan kewangan dan juga faedah-faedah menabung ini supaya warga sekolah, tidak kiralah siapa sahaja daripada tingkatan 1 maupun yang berada di sekolah rendah mampu untuk mempraktikkan
melabur dalam kehidupan seharian. Selain itu, pihak sekolah bolehlah memberikan tabung simpanan kepada murid-muridnya secara percuma. Itu akan menggalakkan golongan muda-mudi seperti saya untuk menabung kerana mereka mendapat tabung mereka secara sendiri. Sekian saja hujah saya. Saya akhiri penjawapan pidato kita ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.